Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Firaj bin Azman 061705. Baiklah, untuk bab yang ke-11, hadis daripada Jabir bin Abdullah. Sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu, lima nazala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul wal qadiru ala ay yab'asa alaikum adzaban min fawqikum. Qala a'udzu biwajhika aw min tahti arjulikum. Qala a'udzu biwajhika falamma nazalat aw yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dukum ba'sa ba'. Qala hatani ahunu aw aisar. Jadi hadis ini berceritakan tentang aku berlindung dengan wajahmu, a'udzu biwajhika, yang membawa maksud aku berlindung dengan zatmu daripada azabmu. Maksud firman Allah, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kakimu, ialah seperti gagaran dan gempa bumi. Keadaan ini dibolehkan kerana berkaitan dengan kebangkitan dan dikaitkan dengan yang ditinggalkan sebagai sifat hukuman, iaitu seksaan daripada kedua-dua pihak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, a'udzu biwajhika, yakni aku berlindung dengan wajahmu daripada azabmu, yakni azab Allah. Maka apabila turun ayat au yalbisakum syi'ah, yang membawa maksud atau aku menjadikan kamu berpecah belah, yakni Allah mencampurkan kamu ke dalam puak yang berbeza-beza mengikut kehendak, yakni tujuan yang berbeza. Manakala setiap puak pula mengikuti seorang imam, dan makna percampuran mereka ialah berlakunya pertempuran di antara mereka, sehingga mereka bercampur dalam medan pertempuran, yakni saling bermusuhan dan saling bergaduh. Dan ianya juga bermaksud Allah menjadikan kamu semua berpuak-puak dan menetapkan dalam diri mereka perasaan dan jiwa yang berbeza-beza. Wa yuziqa ba'dukum ba'sa ba', dan sebahagian daripada kamu merasakan kesengsaraan masing-masing, yakni dengan membunuh satu sama lain dengan kekuatan dan pedang. Maka Allah berfirman dalam surah Ad-Duhan ayat 49, rasalah azab seksa, sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat. Kemudian dalam surah Ali Imran pula Allah berkata, oleh itu rasalah azab seksa disebabkan kekufuranmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah seterusnya kita ke bab yang ke-12. Hadis an Abi Hurairah anna a'rabiyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna imra'ati waladat ghulaman aswada wa inni ankartuhu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورقا؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عنق نزعها. قال ولعل هذا عنق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. Syarah bagi hadis ini adalah di mana terdapat seorang bayi dari suku Fazara dilahirkan dalam keadaan warnanya berbeza dengan warna ayah dan ibunya, dan bapanya mula mencurigainya. Jadi dia pergi kepada Nabi untuk memfitnah isterinya dan memberitahu Nabi bahawa dia dikurniakan anak lelaki dengan kulit hitam. Maka Nabi pun memahami apa yang dimaksudkan. Maka Nabi pun ingin meyakinkannya dan menghapuskan salah fahamnya. Maka baginda memberikan contoh tentang apa dia tahu dan kenal. Baginda berkata, adakah kamu mempunyai unta? Dia berkata, ya. Baginda berkata lagi, apakah warnanya? Dia berkata, merah. Kemudian Nabi bertanya, adakah padanya terdapat daun-daun yang bercanggah warnanya? Dia berkata, ia mempunyai kertas. Nabi berkata, dari mana datanya warna yang bercanggah dengan warnanya ini? Lelaki itu berkata, boleh jadi tarikannya adalah kaum dan asal usul daripada bapa dan datuknya. Baginda bersabda, maka begitulah anakmu, boleh jadi di antara bapa dan datukmu yang berkulit hitam, lalu menariknya dengan warnanya. Jadi lelaki itu berpuas hati dengan perumpamaan yang diberikan oleh baginda, lalu fikirannya mengenai itu pun lenyap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حدثنا عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا
فسلط على هلكته بالحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Syarahnya, Al-Taibi berkata, maksudnya tidak ada kelonggaran di dalamnya dan nampak maknanya yang dibolehkan hasad. Ia hanya dibenarkan dalam apa yang telah disebutkannya itu, dengan menyebut dua perkara yakni dua orang lelaki. Ia adalah diriwayatkan secara ringkas, iaitu riwayat yang paling dipercayai. Al-Tibi berkata, diriwayatkan tidak ada dengki melainkan pada dua, maka ia adalah yakni seorang lelaki sebagai gantinya, dan ia diriwayatkan dalam dua, yakni dua sifat, maka perlu ditambah supaya artinya benar. Ia memberinya harta, iaitu harta yang banyak atau sejenis wang. Mestilah harta itu halal, tidak ada yang tinggal daripadanya, dan dia menyempurnakannya dengan berkata, di dalam kebenaran menghilangkan sifat yang boros, yang tercela, dan tidak ada lebih-lebihan dalam kebaikan. Ia mengetahui hukum hakam. Al-Kirmani berkata, dia mengetahui hikmah kerana yang dimaksudkan dengan itu ialah mengetahui perkara-perkara syariat, membawa dan mentarifkan perkataan perjanjian, yakni maka dia menetapkan yang bermaksud dia bekerja dan menghakimi dengannya, iaitu dengan hikmah yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya Wan Abdul Halim bin Muhammad Faisal 061708. Jadi saya akan sambung bab seterusnya, bab yang ke-14, iaitu hadis yang berbunyi la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in faqila ya Rasulullah kafarisa war rum faqala wa minan nasu illa ulaik. Yang bermaksud, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah umatku mengikut jejak umat terdahulu sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah seperti orang Parsi dan Rom? Baginda menjawab, siapa lagi selain mereka? Hadis riwayat Bukhari. Jadi jika kita renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, beribu tahun dahulu dengan realiti kehidupan kita pada masa kini, tentu kita terkejut dengan kebenarannya. Perkara yang baginda sampaikan kepada sahabatnya benar-benar terjadi pada zaman kita. Lihatlah sekarang, lihatlah keadaan umat Islam sebahagiannya begitu mirip cara hidup, pakaian, tingkah laku mereka dengan orang Yahudi dan Nasrani. Zaman ini, pengaruh Yahudi dan Barat mencapai kemuncaknya, meliputi seluruh aspek kehidupan. Jika kita amati sedalam-dalamnya, kita mendapati bahawa hampir semua aspek kehidupan yang selama ini dipelihara oleh umat Islam mula diserap masuk dengan pengaruh buruk mereka. Sejarah mencatatkan bahawa sulit sekali bagi orang Yahudi dan Nasrani untuk menewaskan umat Islam di medan jihad. Disebabkan itu, mereka cuba untuk meruntuhkan ajaran Islam dari dalam. Musuh Islam sedaya upaya untuk cuba menjauhkan Islam dalam diri penganutnya, sehingga akhirnya kehidupan umat Islam persis seperti mereka dan keislamannya sekadar pada nama. Mereka merancang sekian lama dan kini mereka telah pun menuai hasilnya. Zaman kegemilangan Islam telah lama berlalu. Ketika itu Islam membawa segala macam pembaharuan, baik dari sudut akidah, ibadah, akhlak dan keilmuan. Islam merupakan tamadun yang berjasa besar dalam memodernkan kehidupan umat manusia. Pembaharuan yang dibawa Islam menggabungkan nilai keagamaan dalam seluruh aspek kehidupan ternyata begitu unik dan tidak pernah wujud dalam tamadun sebelumnya. Daripada hanya bertapak di Mekah, Islam meluaskan ajarannya ke Madinah hingga berjaya menguasai seluruh Jazirah Arab. Lebih menakjubkan, Islam pernah menguasai hampir 2/3 dunia. Ketika Barat mundur dan hanyut dalam kegelapan jahiliah, Islam datang memberikan sinaran hidayah. Itulah sejarah yang hanya boleh dikenang dan dicanang. Namun hari ini, Islam tidak lagi dipandang hebat seperti dahulu. Islam tidak lagi menjadi solusi terhadap permasalahan umat. Islam wujud namun dianggap kolot. Sebagian umat Islam lebih cenderung dengan kehidupan ala Barat. Bagi mereka, kehidupan dan trend Barat lebih moden dan sesuai dengan kemajuan masa kini. Jahiliah yang merosakkan umat Islam kembali diangkat oleh umat Islam sendiri setelah dikuburkan oleh Nabi dan para sahabat. Peristiwa akhir zaman memang menakutkan buat para sahabat. Jika kita yang hidup pada zaman ini berasa biasa sahaja, mungkin kerana begitu kuatnya pengaruh dan corak kehidupan Yahudi dan Nasrani dalam diri kita.
Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, kalian pasti akan mengikut jejak langkah orang yang terdahulu daripada kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah jika mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, tentu kalian akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah betapa miripnya kehidupan umat akhir zaman dengan orang kafir, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita seperti orang jahil yang hanya tahu mengikut walaupun sehingga masuk ke lubang biawak. Pepatah Melayu ada mengatakan, bagai lembu dicucuk hidungnya. Menariknya, segala keburukan yang mereka memperkenalkan, umat akhir zaman mahu tiru dan amalkan, sehinggakan nilai positif masyarakat barat yang selari dengan syariat tidak pula kita contohi. Jadi, renung-renungkanlah. Sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radin Umar Farouk bin Radin Muhammad Misamuddin, nama menteri 061707. Baik, bab yang seterusnya iaitu bab yang ke-15. Dosa orang yang menyeru kepada kesesatan atau melakukan sunnah yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi 'ilm." Surah An-Nahl ayat yang ke-25. Yang bermaksud dan juga memikul sebahagian dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. An-Nahl ayat 25. Bab dosa orang yang menyeru orang kepada kesesatan. Menurut hadis, orang yang menyeru kepada kesesatan, dia akan mendapat dosa sama seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Al-Tirmizi dari hadis Abu Hurairah, iaitu, dan sejak zaman Islam ada sunnah yang buruk dan dia memikulnya dan beban orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun dari beban mereka. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, firman Allah Ta'ala, dan juga memikul sebahagian dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang benar dalam dua aspek. Salah satunya ia bertambah, iaitu lafaz al-akhfash, iaitu bebanan orang yang mempunyai makna dan serupa dengan bebanan ucapannya. Dia memikul bebannya dan bebanan mereka yang mengamalkannya. Baik, seterusnya Al-Humaydi memberitahu kami, Sufyan memberitahu kami, Al-A'mash memberitahu kami dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah yang berkata, Nabi SAW bersabda, tiada jiwa yang dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama bertanggungjawab atasnya. Mungkin Sufyan berkata tentang darahnya kerana dia orang pertama yang melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Dan dengan itu dia berkata, Al-Humaydi memberitahu kami, Abdullah bin Al-Zubair berkata, Sufyan bin Uyainah memberitahu kami, dia berkata, Al-A'mash memberitahu kami, Sulaiman bin Mahran daripada Abdullah bin Murrah dengan tambahan al-mim dan fath ar-ra. Mashhad al-Kharfi daripada Masruq, iaitu Ibnu al-Ajda daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa dia berkata Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis tersebut terdapat desakan agar menjauhi bid'ah dan bid'ah dalam agama, kerana orang yang memperkenalkan bid'ah itu mungkin melalaikannya kerana ringannya pada awalnya dan dia tidak menyedari akibat buruknya, iaitu dosa orang-orang yang mengerjakannya sesudahnya akan ditimpakan ke atasnya kerana asalnya adalah pada penciptanya. Wallahu a'lam.